Okey, untuk yang hadir sebenarnya apa yang dah berlaku untuk hari ini iaitu kita sedang buat webinar untuk Jom Digital ataupun webinar Digital Transformations, dan hari ini kita akan fokuskan kepada e-marketplace, kan ada daripada JD Mas, Datuk Bruce, Avana dan juga Shopee. Jadi untuk pagi ni kita akan bersama dengan Datuk Bruce daripada JD Mas. Okey, dan untuk hari ini kalau you nak tengok dan juga nak faham, iaitu kita dalam keadaan e-marketplace di mana untuk memasarkan produk, kan. Macam mana kita juga esok kita akan pergi e-wallet dan juga e-payment, kan, e-dompet ataupun e-bayaran melalui Boost dan juga Pay Network. So program ini didesain oleh Retail and F&B Nexus, fokus kepada untuk dapatkan maklumat lah, kan, secara tak langsung, dan pada sama juga kita dapat banyak juga sambutan, dan semalam pengenalan daripada Datuk Abdul Latif, kan, Ketua Pengarah MPC, dan juga kita punya YB Tuan Azman SUK Perlis. Okay, so jadi recording ni, kan, you boleh juga dapat recording dan slide boleh dapat di FB Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Kita akan sediakan link mulai 13 ke 14. Jadi ini you boleh dapat kat situ, dan inilah satu program yang dibawakan oleh MPC, dan insyaAllah anda akan semua dapat manfaat daripada apa yang kita buat ni. Okay, so kalau dah ready, lagi sekali type ready kerana kita akan mulakan. Kita ada lebih kurang dalam 170. Okey, adik Ikuan anak Datuk Guntur daripada UTHM, student pun ada. Okey, kebanyakan ada PKS pun ada. Okey, so sampai lengahkan masa lagi, kan, kalau dah sedia, type sedia. Kita nak aktif sikit, sangat penting untuk kita aktif pagi ni. Dan selamat datang pada yang baru datang. Untuk pengetahuan, ini adalah program hari ketiga dah, kan, esok hari terakhir, dan kita insyaAllah, kan, kita akan bawa masa ke masa. Itu program daripada MPC, dan khususnya saya sebagai moderator, saya Jeruk Azrul daripada Persatuan Usahawan Internet Malaysia, dan akan jadi moderator untuk pada hari ini, kan. Dan insyaAllah kita akan dapat dan mulakan. Okey, ramai dah tak ready. Okay, very good. Okay, very good. Okey, sekarang secara tak langsung saya akan minta Datuk Bruce ke udara. Hello Datuk Bruce. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, semua pun dah cakap selamat pagi. Okey, silakan Datuk. Saya serahkan sesi ni terus pada Datuk Bruce. Silakan Datuk. Terima kasih. Selamat pagi semua. Semua sihat? Duduk diam-diam dekat rumah? Alright, terima kasih kerana sudi datang ke program Jom Digital pada pagi ini. Nama saya Bruce Lim daripada JD Mas. Apakah topik yang kita akan bincang hari ini? Ini memang merupakan topik yang amat boleh kira interesting, menarik, kerana ia berbentuk pada cross border e-commerce. Wah, nampaknya macam sophisticated sangat. Apakah maknanya cross border e-commerce? Dia sama juga macam Shopee yang kita akan ataupun Lazada, iaitu talian perdagangan atas talian. Tetapi cross border e-commerce ni lebih lagi daripada itu, kerana itu cross border e-commerce bertumpu bukan kepada pasaran di Malaysia. Cross border e-commerce ni bertumpu kepada pasaran di luar Malaysia. Ya, betul, iaitu pasaran jenis ekspor. Dan sebagai usahawan, boleh ikut semua? Boleh dengar? Okey. So, sebagai usahawan, I applaud you. Congratulations, kerana dalam masa PKP ini ada banyak perniagaan yang boleh dikirakan affected oleh COVID-19. Kerana kadang-kadang tak boleh buka kedai, pembeli tak keluar, walaupun kedai itu buka, pembeli tak datang. So bagaimana kita nak mengatasi halangan dan dugaan macam ni? So satu daripadanya ialah kalau kedai tak boleh buka, kita buat penghantaran sahaja, online delivery, last mile kepada pelanggan kita. Tetapi hari ini saya ada satu jalan penyelesaian bukan dalam masa sekarang, tetapi dalam masa 3 bulan kepada pasaran yang jauh lebih besar lagi di luar negara, di luar Malaysia. Betul. So semua interested tak nak dengar apakah jalan penyelesaian bagi usahawan-usahawan Malaysia? Yes. So jalan penyelesaiannya ialah bagi bisnes kita, perniagaan kita
post-COVID kepada new normal yang Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri cakap dalam ucapan menerusi televisyen minggu lepas pada beberapa hari yang lalu. So what is the new normal? New normal kita kena jual tetapi kepada pasaran online dan kita buat delivery kepada customer kita. Tetapi bagaimanakah kita nak buat delivery kepada pelanggan-pelanggan kita yang membeli barangan daripada kita, yang pembeli itu dari luar negara? Macam mana kita nak hantar ke sana? Sempat tak? Apakah caranya? So, hari ini kita ada 3 step sahaja dalam program kita. Nombor 1, pasaran apakah itu? Berapa besar pasaran itu? Nombor 2, bagaimana kita nak make this happen? How do we make this happen? Alright, ia menerusi JD Worldwide. So I will tell you more about platform JD Worldwide ini. Dan yang ketiga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan minat, saya okey, saya nak buat ekspor, saya nak hantar barangan, saya nak jual barangan saya, produk saya, jenama saya ke pasaran antarabangsa, what is the next step? So ada 3 step pada pagi ini. Boleh ikut ya semua? Okay. So I am going to masuk kepada slide saya. Alright. Mohon izin presentation seterusnya saya mungkin akan bertutur campur-campur sikit dengan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Thank you. So kita masuk pada skrin. Skrin kita memang nampak jelas, Datuk. Silakan, Datuk. Okay. So hari ini kita akan buat presentation. How do we sell? Pasaran itu adalah pasaran negara China ataupun China. Alright, mengapa kita nak pergi China? Kerana nombor 1, ya memang betul yang wabak COVID-19 ni berasal daripada negara China. Negara China tu memang dilanda wabak COVID ni sejak bulan Januari dahulu, tetapi kabar baik adalah PKP di negara China telah pun berakhir pada hujung bulan Mac. Mereka pun terperap di rumah juga. Macam kita hari ini selama 2 bulan lebih. Dan pada hujung bulan Mac, mereka telah pun dibenarkan keluar dan ekonomi dan pasaran negara China pun dah semakin pulih sekarang ni. So kita, negara China ada head start sepanjang 3 bulan. So kerana negeri China tu memulakan PKP pada bulan Januari, sekarang baru nak keluar. So kita baru dah dalam pertengahan sampai akhir bulan April. Oleh kerana itu, negara China ekonomi mereka dah pulih. Yang curve diorang pun dah semakin menurun dan menunjukkan tiada lagi kes yang baru selama beberapa hari dah minggu lepas. So, conclusion kita adalah China punya recovery akan balik. Orang dah mula keluar. Dan bila negara China keluar, dia orang pun kena beli barang. Dan sekarang mereka setengah mencari barangan daripada negara luar untuk membeli. So ini merupakan satu opportunity ataupun peluang keemasan bagi usahawan-usahawan ataupun jenama Malaysia untuk tengok pada ataupun tumpukan perhatian kepada pasaran negara China. Berapakah besarnya pasaran negara China ini? So dalam slide ini kita nampakkan yang negara China merupakan pasaran runcit, akan merupakan pasaran runcit yang terbesar di dunia. Negara China ada population dia dalam 1.3 billion, 1.3 billion. Alright. So ini memang besar, iaitu pasaran yang 3,000 kali. Alright, lebih besar daripada pasaran di Malaysia. Alright. Dan pasarannya semakin kian
membangun dan meningkat. So, negara China tu tengok outbreak cause dramatic shift. Sekarang negara China dia tak membeli barangan yang keperluan sahaja, bila dah keluar terus dia akan melihat dan bertumpu dan akan membeli barangan daripada luar negara. Sekarang kita tengok dulu dia buat panic buying, sekarang telah rebound. Ini mengikut kajian statistik SARS dulu, dan saya ingat statistik bagi COVID-19 akan sama juga. Kita lihat dekat pelabuhan-pelabuhan Malaysia dia masih lockdown, tetapi di negara China dia dah buka kepada negara yang lain. Dia adalah ada dia punya rules juga, tetapi you can say Chinese port, pelabuhan-pelabuhan di negara China telah pun buka. Dan ini adalah statistik China punya economic recovery. Alright. Tengok dalam line yang kuning tu dengan jingga, kita lihat dalam trajectory ini 5 hari bulan Mac dia dah semakin meningkat. So dia nampak macam wave. Dia sedang datang. So lebih baik kita sebagai warga Malaysia, usahawan Malaysia, ride on that wave so that we can take the opportunity online. Boleh ikut ya semua? So Chinese consumer ni 3,000 kali lebih besar daripada consumer ataupun pengguna ataupun pembeli di Malaysia. Dan lagi dua, warga negara China, market dekat China dia price sensitive, tetapi dia akan tengok kepada barangan yang berkualiti dan unik. They are into brand tapi dia tak loyal. Dia nak barang yang bagus. Nah, ini merupakan satu peluang bagi usahawan ataupun businessman daripada Malaysia, kerana Malaysia mempunyai banyak ciri-ciri ataupun banyak keunikan yang orang dekat China masih belum lagi rasa, dan kita ada peluang to introduce. Misalnya budu, dia tak pernah makan budu. So kalau kita boleh package budu tu, kemungkinan dia akan boom dekat China. Dan semua warga China ada smartphone, dan mereka menggunakan smartphone tu dalam 6 jam sehari. Bayangkan 24 jam dalam satu hari. Alright, tidur dalam 8 jam. Okey, ataupun 7 jam. Kerja yang dalam masa 8 jam. So kalau tak kerja, semua lihat handphone sahaja. Bila lihat handphone, apa yang mereka buat? Betul lah, e-commerce. Dan kalau mereka nak beli barang, mereka akan beli barang daripada China. Dan nombor dua, mereka juga akan mencari barang yang unik seperti barangan daripada Malaysia. So ini merupakan opportunity lagi. So dan mereka rely on banyak social media. So social media mana? Platform mana yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu platform JD. So you can see consumer upgrade bukan sahaja e-dagang kian berkembang, orang yang menggunakan e-dagang pun kian berkembang. Orang yang menggunakan e-dagang dan membeli benda dari luar negara China pun kian meningkat. Kalau you lihat sini, graf yang di sebelah kiri menunjukkan cross border customers. So customer dia pun kian meningkat dalam 12.7% setahun, dan cross border e-commerce retail sales yang beli barangan jauh lebih tinggi. So bukan sahaja orang yang beli barang dari luar negara China meningkat, tetapi mereka beli dengan kadar yang jauh lebih daripada kadar pengguna yang membeli. So dalam 16.4. So pendek kata, banyak peluang kemasan bagi kita. Give you an idea ya, how much transaction in cross border e-commerce. Tahun lepas dalam satu hari sahaja di JD.com ada jualan sebanyak 29 bilion. Hampir 30 bilion, bukan duit Malaysia ya, tetapi dalam dolar Amerika.
dolar Amerika, iaitu 4.2 kali lebih daripada Malaysia. So 29 billion, dia dalam 130 billion US dollars jualan dalam satu hari. So bayangkanlah sebagai pengusaha ataupun brand owner di Malaysia, kalau you dapat 0.01 dalam satu hari saja pun dah boleh jadi jutawan. So this is the opportunity. So apa yang mereka beli? Barangan consumer, fresh food, dia boleh jual sayur, ikan, seafood, ikan-ikan dan udang, sotong di China lain daripada ikan yang terdapat di Malaysia. So saya dapat tahu bahawa ikan Malaysia, sotong Malaysia dan udang Malaysia amat unik, tak pernah rasa. So bayangkanlah bila mereka dah keluar dalam 2 bulan duduk dalam Malaysia, di rumah di China, mereka nak rasa barangan yang lain. So bayangkanlah kalau you boleh jual udang, ikan pada negara China. But kalau nak jual, pastikan stok anda banyak, kerana tahun lepas dalam birthdayjd.com, satu hari saja berapa dia suka berdurian, berapa biji durian yang JD dapat jual daripada Malaysia dalam satu hari ataupun kurang daripada 10 jam. Ya betul, 12,000 biji durian yang dia sempat jual dalam masa 10 jam sahaja. 12,000 dan satu biji durian dalam lingkungan 300 lebih ringgit. So this is the size of the market yang kita cakapkan tadi. Tahun lepas dalam satu hari saja, Jun 10 tahun lepas, 12,000 biji durian. So ini give you a gambaran berapa besarnya pasaran di negara China. Dan how are we going to sell? Dah dapat minat tak semua nak jual kepada China? 1.3 billion population, semua minat barangan Malaysia. Durian memang dia minat, kopi Malaysia memang suka, alright, barangan latex, barangan getah daripada Malaysia, semua ni barangan yang unik-unik. Kita ada ramai, banyak lagi barangan Malaysia, jenama Malaysia yang kita akan cuba introduce to China. So menerusi talian mana? Menerusi platform yang mana? Betul tu. Menerusi platform yang kita akan bincang hari ini, iaitu platform JD Worldwide. So apakah tu JD Worldwide? JD Worldwide merupakan rangkaian peruncitan yang terbesar di dunia. Dia disenaraikan di pasaran di Amerika, alright, dan dia merupakan Chinese internet company yang bukan sahaja satu unicorn, tetapi dia unicorn yang amat besar. Dia punya value dalam 120 billion US dollars and is the internet company yang terbesar di China dan ketiga besar di dunia. Yang terbesar tu yang mana? Ya, Amazon. Yang kedua, Alphabet, iaitu shareholder pada Google. So kedua tu Google, ketiga JD. So JD dia punya e-commerce value jauh lebih besar daripada Facebook dan Tencent. Apakah keunikan JD? Alright. So sebelum tu, alright, I akan tunjukkan satu video dalam seminit lebih JD. Okay. E-commerce giant JD.com is the largest retailer in China. The company sells everything from imported seafood to household goods and luxury watches to hundreds of millions of Chinese consumers. CEO Richard Liu founded the company as a tiny offline electronics store. Today, it's the third largest internet company in the world. It is also pioneering cutting-edge technologies to transform global retail. Richard's vision was to provide consumers all over China access to high-quality, authentic products, including in less developed regions such as his hometown in rural Jiangsu province. But because China lacked logistics and retail infrastructure, he made the bold decision to build his own network from the ground up. That network now covers 90
reaching more households than any other distribution network with unrivaled speed and efficiency. JD.com now has over 150,000 employees, including thousands of engineers in China and Silicon Valley. They're working on AI, robotics, drones, autonomous vehicles, and other state-of-the-art technologies that are revolutionizing the industry. JD operates hundreds of automated warehouses and a last-mile delivery network that can ship over 90% of orders the same or next day. JD works with and sources from the world's leading brands and suppliers, delivering high-quality, authentic, and imported goods to customers in big cities and remote rural villages. In China's most far-flung regions, its delivery drone can cut a full-day supply run down to just minutes. By tapping the vast data resources across its platforms and from its strategic partnerships with Tencent, Mars, and Google, JD is creating new experiences for shoppers to buy whatever they want, whenever and wherever they want it. This technology and infrastructure allows partners to build trust with Chinese consumers in a more efficient and sustainable way. Building on Richard's original vision, JD is now sharing this retail technology and infrastructure more broadly as a service. It is enabling the expansion of other retailers, industries, and organizations for a positive impact on society. At JD.com, the future of retail is already here. Boleh dengar tak semua? I tengok sini dia cakap YouTube link, ada YouTube link. Kita hanya perlu Google sahaja atau pergi JD YouTube dan kita cari JD.com ataupun JD Worldwide. Memang banyak video-video dekat situ ya. So that will give you an idea of how big JD is. Alright, so let's go straight into JD. So JD merupakan, we know, retailer ataupun rangkaian peruncit yang paling besar di negara China. Dan apakah keunikan JD itu? Keunikan JD itu hanya 3. Nombor 1, dia merupakan yang terbesar, iaitu dia jauh lebih besar daripada Alibaba juga. Dia $15 bilion Amerika dari segi e-commerce value, besar daripada dia punya kompetitor iaitu Alibaba, tapi tak ramai orang Malaysia yang kenal JD di Malaysia kerana dia belum lagi masuk secara besar-besaran until today. Nombor 2 keunikan dia ialah JD barangan yang bila nak list dalam JD itu kena tulen, kena jitu, kena ori, kena at the end of the day dia tak boleh ada fake, tak boleh ada counterfeit. So semua barang yang kena nak masuk dalam JD, you must be registered yang dia bukan barangan tiruan ataupun palsu. Itu merupakan keunikan JD dan ini membolehkan pembeli-pembeli di platform JD satu boleh katakan comfort. Apa yang you beli di JD.com ataupun JD Worldwide, dia original. So ini merupakan satu strategi pemasaran ataupun strategi perniagaan yang agak menarik because this will give you sustainable business. Alright? Kerana JD dia tak benarkan listing oleh third party. So esok tak boleh terus masuk JD dan muat naik gambar-gambar dan terus jual. Tak boleh. Kerana kena minta approval kan, kena tunjukkan bahawa bukti bahawa barangan tu, jenama tu ialah jenama yang original. Yang ketiga yang merupakan lagi satu kelebihan JD adalah dia ada satu rangkaian ataupun ekosistem logistik yang memang mantap. Kalau you tengok kepada Tmall dan yang lain tu, dia ada logistik tetapi logistik tu bukan kepunyaan syarikat sendiri. Dia pakai third party logistik. JD dia lain kerana semua logistik, warehousing, delivery, all the insurance, tax, semua dia ada dia punya end-to-end solution di bawah JD. So that will give you, because saya nampak JD ni dia betul, dia punya website JD ataupun JD Worldwide dalam China
Of course dia dalam China. Mengapa? Kerana pembeli dia semua dari negara China. So mereka baca semua China. Tetapi doesn't mean that kita semua kena belajar China. Tidak. Kita beri barang, JD Mas akan buat penterjemahan dalam bahasa China. So if you have a product Malaysia tak tahu macam mana nak ejakan produk tu dalam bahasa Cina, bagi pada JD Mas, kita akan buat penterjemahan, kita akan buat fotografi, copywriting, semua onboarding kita akan buat bersama-sama dengan anda, and kita akan buat banyak lagi promosi di negara China kepada pasaran negara China tu. So jangan worry sangat, jangan risau sangat dengan perkara itu. Alright. So all this onboarding, barangan semua pihak JD Mas akan buat. Okay. Dan JD merupakan logistik. You tengok, semua gunakan drone. Dia 24 jam, 7 hari seminggu dia akan bekerja di warehouse dan logistik dia. Dia cover 99% keseluruhan negara China, dan 90% tu delivery dalam hari yang sama. Bila dah sampai negara China, dia akan buat penghantaran pada hari yang sama. Orang order sebelum pukul 11, dia akan tiba pada hari yang sebelum pukul 11 pagi, dia akan tiba pada hari yang sama. Kalau dia order selepas pukul 11 pagi, dia akan tiba keesokan harinya. Delivery daripada Malaysia ke China akan memakan masa 2 sampai 3 hari, dia terus sampai ke pelanggan kita. So that is the advantage of JD. So JD ada strategic partnership dengan Tencent, Walmart, dengan Google. So banyaklah kelebihan JD. So sekarang kita lihat pada apakah JD ni. So Chinese consumer, kita dah tahu dia banyak embracing cross border e-commerce. Dia dah stabil. So macam mana kita, apakah kelebihan masuk kepada JD? Kalau saudara-saudari minat nak pergi ke negara China, nak buat ekspor secara tradisional, ada banyak masalah ataupun challenge dia. Nombor satu, kalau nak buat bisnes di negara China, nombor satu, kita tak tahu bahasa Cina, tak tahu macam mana dia beli, tak tahu dia punya trend, tak tahu dia punya culture, macam mana nak pergi. Negara China tu besar, nak pergi wilayah yang mana? Satu wilayah sahaja, satu bandaraya sahaja, populasi dia dah 30 juta. Populasi dalam satu bandaraya ialah 25 sampai 30 juta. Dah satu Malaysia dekat sana. So, yang mana? Wilayah mana? Ataupun negeri yang mana? Kita pun tak tahu. So kena ada Chinese local business, kena ada partner. Mana nak cari partner? Okey, kalau nak beli tiket kapal terbang pun tak tahu nak pergi mana. So kalau kita masuk dengan JD, tak payah jumpa siapa-siapa pun orang Cina. Terus saja berhubung dengan pihak JD Mas, kita akan jadi partner anda. Terus dah boleh pergi ke negara China. Saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu, English dan Chinese. No problem. Yang nombor dua, kalau you nak buat ekspor, you kena ada local Chinese registration kalau nak buat ekspor. Alright, maknanya you kena buka satu syarikat di negara China. Tu memang payah sedikit. Tetapi kalau dengan JD, tak payah. Ada syarikat dalam Malaysia, cukup. Tak payah nak pergi China, nak buka company, nak buat Chinese registration, produk-produk kena masuk ke China, kena dapatkan banyak-banyak kebenaran. Tak payah. Hanya ada kebenaran di Malaysia untuk jual, dah cukup. Boleh terus jual dah. Ketiga, polisi. Kalau nak buat ekspor, kena ekspor secara besar-besaran. Kena masuk kontainer sebagai bulk goods. Weh, bukan senang. Maknanya you kena jual dalam bilangan yang besar. Tetapi sebagai mengikut keperluan JD Worldwide, tak payah. Polisi dia regarded as personal article, barangan persendirian. Tak payah tak payahlah nak cari kapal, nak cari kontainer, macam mana nak ekspor.
Yang keempat, kalau kita lihat pada tax ataupun cukai kalau nak buat ekspor tu memang tinggi kerana ada tarif. Kalau mengikut JD, ikut laluan JD, tiada tarif. And yang kelima, kalau nak buat ekspor dia memang kompleks ya, ataupun dia banyak step-step yang kena ada. You kena cari distributor, satu kawan di negara China. I pun tak tahu macam mana nak cari. And then lepas tu you kena cari exporter. You kena cari importer. And then lepas tu dekat negara China kena cari lagi satu distributor. Ada banyak dia punya step ataupun banyak parti-parti sebelum dia terus sampai ke consumer. Alright, you kena pergi cari supermarket lah dekat China yang nak jual barangan you. Seorang importer dari China, seorang eksporter dari Malaysia baru boleh sampai. Tetapi dengan JD tak payah. Masuk JD Worldwide, jual atas talian, lepas tu JD akan datang ke tempat anda, ambil barangan tu dalam 3 hari dia dah sampai ke negara China. Yang last sekali, itu paling interesting. Kalau nak buat ekspor, hari ni you start, 1 tahun nanti baru boleh buka kedai, boleh jual dekat China. Tetapi menerusi JD Worldwide ni, dia hanya 3 bulan. So ingat dia, peluang tu adalah sekarang. China baru sahaja buka dia punya PKP, orang dah semakin keluar tetapi masih lagi was-was. Dalam 3 bulan, ekonomi dia orang akan pick up and kita akan lancarkan JD Worldwide Malaysia Flagship Campus. JD akan bekerjasama dengan JD Mas dan kita akan menubuhkan satu flagship store. Dia macam satu supermarket ataupun mall yang sangat-sangat besar yang mewakili negara Malaysia di negara China. Bila anda masuk JD sekarang, kalau buat listing sendiri, tak ada orang akan bagi banyak attention kepada anda. Tetapi bila anda masuk dalam Malaysia Flagship Campus, flagship store ataupun store yang mewakili barangan Malaysia, jadi tumpuan attention kepada barangan anda akan terus. So apakah yang anda boleh jual di JD? Banyak. Makanan, health supplement, aksesori, fashion, elektronik, kecantikan, barangan jagaan peribadi. Banyak ya yang boleh naik dalam JD. So apa yang perlu anda buat? Hanya kena ada barangan jenama Malaysia yang original ataupun yang tulis. Itu sahaja. Bila you ada tu, you work with us, kita akan menyediakan the end-to-end solution. Ambil barang dari anda, hantar kepada warehouse di Malaysia, cari sama ada kapal ke kapal terbang, hantar, China Custom kita buat, import declaration kita buat, masuk dalam domestic bonded warehouse, kepunyaan JD, dia banyak warehouse dekat sana. Tadi video yang I share yang banyak drone, autonomous vehicle, artificial intelligence yang canggih-canggih itu, semua itu adalah JD punya smart warehouse dan dia akan hantar menerusi motorbike ke, van ke, drone ke, terus pada consumer dia. Yang semua tu pihak JD dan JD Mas akan fulfill. Alright, so this is the flagship status. So kita ada pihak JD yang dah datang Malaysia, kita dah buat tanda tangan. Ini bekas timbalan menteri dan juga tahun lepas bulan Disember kita ada buat pelancaran juga. Alright, so kita dah terima banyak pengiktirafan daripada MDEC, daripada MITI, daripada KPDN HEP dan sebagainya. So tak payahlah nak risau-risau ataupun buat kepala pening kerana tak ada duit, tak cukup duit nak pergi ke China dan sebagainya. Tak ada orang nak faham apakah brand awareness dekat Malaysia, high delivery cost, nak cari siapa, nak logistik, nak warehouse, nak memenuhi banyak keperluan tax, custom dan sebagainya. Tak payah. Terus melanggan
or come to us at JD Mas, we have a direct collaboration with JD Worldwide. Senang sahaja. So apa yang kita akan buat, you datang sini, lepas tu I can share satu link, you just tell me apakah barangan yang anda jual. If you jual kosmetik, kita boleh buat kosmetik. If barangan makanan, okey, dodol ke apa, okey, kita tengok packaging. So kita kerja dengan matre. Make sure you are export ready. Bila dah export ready, maknanya benda tu dah boleh sampai China. Okay, then what we do is you sign up with us, kita akan ambil gambar, tulis teks on board, and kita akan hantar your brand, your barangan ke China. Dan dekat China, apa yang dia akan buat? Dia akan buat testing dulu. Testing maknanya dia guna dia punya artificial intelligence, dia punya data intelligence, dia akan check sama ada barangan anda boleh jual dekat China ke tak. Alright, testing semua ni akan mengambil masa dalam 3 bulan. So bila you datang sini, kita akan buat testing dekat China, boleh jual ke? Harga berapa? So durian Musang King di Malaysia 1 biji dalam RM100. Tetapi di China kita buat testing, Musang King 1 biji boleh dijual dengan harga RM300. Dia sanggup beli dalam RM300, maknanya tu kita akan jual dalam RM300. Dan kita akan testing barangan tu boleh jual di wilayah mana, di bandaraya mana, di negeri mana dekat negara China. Okay, then kita akan buat semua tu. Ada banyak dia punya tools, online tools and technical tools, end-to-end solution yang JD akan buat. Bila dia dah buat tu, itu dia senarai tools yang ada pada JD. Bila dia buat tu, dalam 3 bulan, you will have the sales. So kalau sekarang you minat, kita bincang, kita buat testing, dalam 3 bulan, you boleh ada sales dah. So kita jangka dalam bulan Ogos nanti flagship store akan buka, tetapi kita buat testing 3 bulan, we will not only sell on JD, kita akan jual di tempat-tempat lain juga. We are working with Malaysia Digital Chamber of Commerce and Smart City, which is our third party partner, our administrator. So we will also sell on other platform juga. So dalam 2-3 bulan, you will have some sales. Alright, and 6 months to 1 year, you will have better sales, because when we look at this kind of optimization of sales, very important, we need data technology. So we have to do this. So kita akan buat satu store launch bulan Ogos. Kalau PKP kita dah okey, dah selamat, mungkin kita akan buat satu immersion tour to China. Kita akan pergi ke warehouse dia, pergi ke HQ dia, tengok cara mereka buat promosi di negara China. Then we will promote in selected cities in China. Kita akan buatkan satu Malaysia Month, kerana bulan Ogos tu bulan kemerdekaan dan bulan September ialah Hari Malaysia. So we want to buat promosi yang besar-besaran, buat big bang dekat negara China in the month of August and September. And then in October sampai December, hopefully kita akan terima sales daripada China. Dan kita akan buatkan banyak China KOL program. Visit Malaysia dah tak ada. Mungkin tahun depan we will bring in more visitor ke negara China, ke negara Malaysia, kerana kalau tak kenal Malaysia, tak akan beli barangan Malaysia. So we will work with AirAsia and so on to bring the tourists kat sini when COVID-19 tu dah berakhir. Not now ya, bukan sekarang ya. When the COVID-19 tu dah berakhir, we bring them here, dia rasa semua barangan Malaysia, tengok Malaysia, jatuh cinta tu Malaysia. When dia balik, dia akan selalu beli barangan Malaysia. And we have vertical promo each month, banyak hari-hari special, and kita juga ada special incentive from Malaysia government. So tuan-tuan puan-puan, masuk JD, you will have the e-trade promotion. Okay, you can claim for your onboarding on e-trade. Alright,
And bila nak melawat China, you will also have banyak market development grant yang tersedia. Kita tak ada masa nak cakap pasal grant ni, but you can check with MPC on apakah insentif-insentif yang sedia ada kepada pedagang e-commerce secara cross border. Alright, kalau anda minat, you can daftarkan minat anda. Ada satu Google Form, dia complicated sikit, tapi saya dah berikan link ni kepada pihak MPC. Kalau minat, boleh tekan saja klik link tu, satu page sahaja, and then after that we will get in touch with you. So itu sahaja my sharing. I will come back to this page. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Bruce. Sebenarnya sangat menarik perkongsian dan sangat bagi saya nilai tinggi Nilai tinggi. Satu perkara yang saya belajar juga menarik ialah sotong di Malaysia tak sama, lain rasanya daripada sana. Ya, dan air, I tak tahu, mungkin air dekat Malaysia dia lain. So ramai juga kawan-kawan daripada negara China, mereka rasa seafood ataupun barangan laut dari Malaysia, mereka rasa memang bila dah balik China dia gian nak makan sotong dekat Malaysia. Dia lain rasa dia. Alright, terima kasih Datuk Bruce. Saya akan playkan short video sementara tunggu speaker satu lagi. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi. Jadi sebarang soalan dan juga daftar untuk siapa minat jadi mas, pihak organizer akan hantar kepada anda sebab kita bawakan mereka yang boleh kata trustable untuk kita bantu untuk proses kembangkan perniagaan anda semua. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Bruce. Jumpa lagi dan salam hormat. I wish all of you the best and have a productive week. Alright, terima kasih. ตอนนี้การอยู่บ้านเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นทาง JD Central เองเรามีมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าที่สั่งของจากเรารู้สึกปลอดภัยเช่นมีการวัดไข้พนักงานก่อนเข้าทำงานการแจกหน้ากากอนามัยและการให้พนักงานล้างมือด้วยเจลก่อนเข้าทำงานทุกครั้งโดยทั้งหมดนี้เราต้องการให้ความมั่นใจว่าทั้งตัวพนักงานและลูกค้าจะได้รับของที่สะอาดและปลอดภัยที่สุด Okey, salam. Minta Encik Luqman standby untuk kita ni, silakan. Encik Luqman, Assalamualaikum. Salam. Okey. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey, macam mana audiens kita? Okey kita okey ni? Tunggu sebentar, saya nak tanya audiens ni. Okey, boleh kita teruskan? Kita ada Encik Luqman daripada Avana. Patutnya you kena semangatlah sebab hari ini adalah hari yang sangat menarik bagi saya dan juga sangat informatif. Pada sama juga boleh jadikan kepada tindakan dan juga pelan-pelan rancangan pada masa akan hadapan. Kadang-kadang saya cakap susah sebab suara saya bounce dekat sini balik. Tu kena buka sekejap jadi dia tidak delay ataupun relay pada saya. Okay, very good. Alright. Bagi tepukan semua, bagi tepuk, tulis tepuk sikit untuk kita mula. Tepuk sikit. Alright. Okay, alright. Saya serahkan pada Encik Luqman. Okay, terima kasih Azrul. Good morning everyone. Okay semua sihat lagi? Alright, tepuk sikit. Alright, so sebenarnya saya ni dari Luqman daripada Avana. So saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan Avana ni. So Avana ni kita ada syarikat platform dan syarikat otomasi untuk otomasi perniagaan di social media. So kat sini siapa yang berniaga dekat social media? Facebook, Instagram, ada? Ada yang berniaga kat social media tak? Ya, so kita ni, so basically kan kita tahu sebenarnya market Malaysia ni, market social media kan,
Kalau dekat Malaysia ni contohnya pengguna social media aja kita dah ada 18 juta dekat Facebook saja. And then kita ada market Instagram dan juga market social media yang lain kayak Line. So market social media ni besar dekat Malaysia ni. Dan kalau kat luar daripada Malaysia contohnya Indonesia, Singapura, Indonesia je market social media dia dari segi Facebook ada 130 juta. 130 juta dekat Indonesia. So Avana ni platform kita dah ada di 3 negara, di Malaysia, di Indonesia dan di Singapura. InsyaAllah soon kita akan buka di Taiwan. So kita provide 2 benda. Satu, kita provide tools untuk automasi dari segi perniagaan. So contohnya sekarang ni kalau ada yang antara usahawan ni yang dah menjual dekat social media, jual kat Facebook atau Instagram, kita ada platform yang boleh automasikan proses untuk perniagaan dekat social media. Kan sekarang ni kalau perniagaan kat social media tu kebanyakannya manual kan. Kita letak dekat page, kita letak dekat profile kat group, semuanya komen, semuanya manual. Kita tak automasi. So kita bagi platform Avana ni untuk platform automasi dan juga kita panggil dalam bahasa Inggerisnya aggregator. Aggregator ni maksudnya kita link banyak social media masuk dalam satu sistem dashboard. Ya, so maksudnya kalau kita jual di Facebook page, kita jual di Instagram, kita jual di web, kita jual di WhatsApp ni, kan banyak channel tu. So Avana ni platform kita kumpulkan semua order, semua transaksi dan chatting juga ya dalam satu platform. Kita boleh manage dalam satu platform. Itu satu, kita ada automation tool. Keduanya, dalam platform Avana ni kita ada marketing tool. Marketing ni cara macam mana? So contohnya kita boleh run marketing, contohnya Google Shopping. Google Shopping ni contohnya kita boleh run iklan terus daripada platform Avana. Contohnya kan sekarang ni kalau kita tengok dekat Google tu kan, kalau kita search produk-produk yang keluar dekat Google tu kebanyakannya produk-produk dari marketplace. Marketplace contohnya Shopee, Lazada. So kalau kita pakai platform Avana, kita juga boleh push produk kita ke Google Shopping. Maksudnya orang langsung straight boleh search produk kita dan juga boleh tengok produk kita dekat Google Shopping ya. So nanti saya share sikit macam mana caranya untuk pakai tu. So biasanya kalau Google Shopping ni, kalau kita sebagai bisnes biasa, kita nak set up Google Shopping tu pun ambil macam dalam 20 steps macam tu. So kalau kita pakai platform Avana tu nanti kita akan mudahkan. So nanti saya akan tunjuk sikit, saya akan start sharing screen untuk platform. Nampak skrin semua? Ya, nampak. Okay. Skrin jelas tuan, silakan. Okay, so nanti saya explain tadi platform enabler. So kita enablekan social media itu untuk jadi platform jualan. So sekarang kan kita ada problem in terms of COVID, in terms of kat Malaysia ni PKP kan, semua orang duduk kat rumah. So apa yang orang buat, kebanyakan orang dekat rumah sekarang ni dia banyak scroll social media. So airtime dekat social media tu sebenarnya dah meningkat kan. So ini sebenarnya kalau kita penjual, walaupun kalau kita ada bisnes offline, bisnes kita macam tak boleh nak run. Actually kita ada peluang besar sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, dalam tempoh PKP ni, kita should ambil peluang ni untuk start berniaga dekat social media. So kita ada banyak, contohnya kita banyak peniaga-peniaga, contohnya jual susu. Kalau dalam tempoh biasa tu mungkin sale dia okay, good, tapi dalam tempoh PKP ni sale dia mungkin dah naik 6-7 kali ganda kan. Kenapa? Kerana dia move semua dia punya transaction tu online, kerana orang dah tak boleh nak pergi ke kedai untuk beli susu. So sebenarnya sale kalau kita dari segi online sekarang ni memang meningkat dari segi not only sale yang bukan sekarang ni banyak yang cakap sale drop, tapi sebenarnya kalau kita move online sale akan meningkat kerana kebanyakan orang sekarang ni dia semuanya stay kan, dia stay kat rumah, dia scroll social media, scroll Instagram, scroll Facebook. Tapi of course kita have to make sure barang yang kita jual tu is barang yang diperlukan untuk masa sekarang. So ni saya bagi sikit statistik, penggunaan internet meningkat 70%
buat dalam tempoh COVID ni, ini worldwide maksudnya 170% dari sebelumnya. Maksudnya lagi ramai orang duduk kat rumah, lagi ramai orang spend masa dekat internet sebenarnya. Mungkin ada yang kat sini daripada brand-brand ni pun sedar kan, tiba-tiba event session yang macam sekarang ni, lebih banyak orang buat Facebook Live, lebih banyak orang buat webinar, and then lebih banyak penonton. So ni daripada statistik Facebook, 50% meningkat dari segi Facebook Live untuk masa sekarang ni. So kita sebagai brand ataupun brand owner should jump into this opportunity. Kita should take opportunity ni dalam masa tempoh mungkin COVID sampai Mei. Tapi efeknya nanti mungkin akan berlanjutan kan, 2 or 3 months in front. So itu kita kena bersedia sebenarnya untuk efek dari segi lockdown ni. So we should jump into selling on social platform. Tapi problemnya kalau kita selling on social platform ni apa? Nak manage. Kita nak manage platform, macam mana kita nak manage order daripada social platform, order masuk kat WhatsApp kan, beribu-ribu order. So itu akan jadi satu challenge. So contohnya ini peningkatan penggunaan WhatsApp dengan Facebook sebanyak 40%. So memang lagi ramai lah orang duduk rumah, aktif dalam group, aktif chatting, aktif forward message and active buying. So saya ada banyak yang our seller ni yang memang sebelum ni pakai platform Avana tapi tak aktif. Tapi sekarang ni start to actually you pakai, guna, and then sale dia increase sampai 3-4 kali ganda. Bila dah start mula-mula pakai chat dengan cara betul, start to set up, start to take initiative untuk move online kan. So because sekarang ni kita, pada saya kita dalam masa peluang. Kita dalam masa peluang kerana kita sedang menuju ke arah new normal. Kita panggil new normal ni, dulu pengguna mungkin nak beli barang, nak beli susu, nak beli coklat ke apa, ke kedai. Kenapa? Kena, yalah boleh keluar, boleh ke kedai. Tapi sekarang ni semua orang dah terpaksa move online, dah tak ada cara lain. Kalau nak keluar pun mungkin ada masa-masa tertentu dan seorang je boleh keluar, dan kerana itu sekarang ni transaksi online tu meningkat berkali-kali ganda kan. So kita sebagai business, sebagai pengusaha, sebagai usahawan, kita patut ambil peluang ni dengan cepat ya. Okay, so ini platform Avana. Okay, siapa yang tadi tanya kan what is apa platform Avana tu? Kita ni satu sistem platform yang kita hubungkan social media, contohnya Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, blog dalam satu sistem. So sebelumnya contohnya orang kalau berniaga kat Facebook kan, kalau order kat Facebook, okey kita handle order kat Facebook. Kalau order kat Instagram, kita handle order kat Instagram. Kalau WhatsApp, kita handle order kat WhatsApp. Tapi dengan platform Avana ni, semua benda kita connect kan, and then kita masukkan dalam satu sistem. Dan sistem ni kita manage dalam satu dashboard daripada web ataupun daripada mobile lah. Ada kat App Store, ada kat Play Store. And then kita boleh tengok semua order, semua dalam satu tempat. And then our system kita dah linkkan semua. Dari segi payment, dari segi logistik, kita ada partner logistik kita macam Ninja Van, Post Malaysia, DHL. Kalau cross border, kita boleh buat cross border, you can sell to Indonesia. Actually kita ada partner kita yang handle your logistik. So just imagine ya, kalau Indonesia market ni dia punya social media market tu is even bigger. Facebook saja dah 130 juta. Kalau Instagram lagi besar daripada tu. So ini masa, I think sekarang ni masa yang paling sesuai lah untuk kita nak move untuk online. Okay, so ni contoh-contoh ya channel. Contoh-contoh channel yang kita ada. Satu Facebook Shop, maksudnya kita boleh beli terus daripada Facebook. Maksudnya kalau kita kalau kita ada Facebook page tu, orang boleh terus pergi ke Facebook page, boleh terus beli, pembayaran semua di dalam Facebook. Dan kita juga ada web So contohnya kalau orang kita dah set up shop ni, kadang-kadang kita nak ada storefront ni susah. Susah nak ada storefront. So kita buat storefront secara automatik, you boleh pilih template dan terus lengkap dengan payment, lengkap dengan shipping. So dah tak payah nak fikir apa, just upload produk je. So itu something yang kita dah automate kan. Dan channel yang lain yang kita boleh buat jualan is channel Messenger. So ini saya tahu siapa yang ada Facebook pasti ada Messenger kan.
So kita boleh tengok produk semua, orang boleh browse daripada Messenger, pembayaran semua di dalam platform Messenger tu sendiri. Okay. Ni contohlah kalau orang nak beli dalam platform Messenger, dia boleh terus klik, terus share, terus bayar di dalam platform Messenger. Dan siapa yang jual dekat Facebook tu tahu kan, kita memang banyak orang duk komen-komen. So kita masukkan sekali sistem automatic reply comment ni dalam Facebook. So tak payah nak susah-susah nak reply komen satu-satu. Dan komen ni kita boleh link terus dengan kita punya sistem untuk Messenger. Kita boleh hantar message, hantar checkout link, ataupun kita boleh hantar kalau kita ada dropship atau reseller kan, so nanti saya tunjuk sikit macam mana kita nak linkkan dengan platform Avana ni. Dan kita boleh buat untuk automasi WhatsApp. So ni kalau siapa yang selalu ambil order kat WhatsApp tu, boleh set dalam Avana ni and then kita boleh automasikan. So cerita sikit background. So Avana ni kita adalah salah satu WhatsApp BSP untuk Asia Pasifik. BSP tu kita panggil Business Solution Provider. Maksudnya untuk dapatkan API, untuk dapatkan platform macam ni, tak semua syarikat yang boleh ada akses. So Avana salah satulah syarikat yang kita ada akses untuk buat platform di dalam WhatsApp macam ni, otomasi. Dan juga kita juga adalah partner untuk Facebook untuk Asia Pasifik. So kalau macam seller-seller, penjual-penjual, brand-brand yang di dalam platform Avana ni, so contohnya sekarang ni lagi, for example sekarang ni dalam tempoh lockdown ni, COVID ni, Facebook dia selalu buat program, webinar, Google dia selalu buat program, webinar. So kita akan exclusive invite kita punya seller untuk bantu. Okay, macam mana kita boleh ambil peluang untuk berniaga di Facebook. So dia akan ada sesi tertutup, webinar tertutup. Untuk seller-seller yang di e-commerce, kebanyakannya yang menjual lah, di online dan menjual di Facebook. Kita akan tim dari Facebook dia akan bantulah dari segi webinar, session yang macam ni, sama macam ni. Dan ini dia akan buat biasanya every 2 weeks dan you boleh join. So that's something yang extra. Okay, ini contoh yang automasi WhatsApp tadi tu, kita ada satu dashboard where you boleh manage. You boleh manage semua you punya chat, you punya order semua tu dalam satu tempat. Dan you boleh link you punya WhatsApp, you boleh link you punya Line, Telegram. Kalau you pakai Telegram, you boleh create invoice, generate invoice semua dari dalam satu sistem. So ini mudahkan you punya proses. Dari segi you punya business proses, lebih mudah. Dan sekarang ni waktu COVID ni banyak orang buat macam ni kan, orang go live, lepas tu macam mana kita nak ambil order semua kan. So kita buat sistem otomasi dari segi reply juga, reply komen, kita terus hantar message dekat user untuk orang buat live. Ni contoh ni macam sambal Cik No. Ni kalau siapa tahu yang pernah beli sambal Cik No. So dia pakai live, dia buat live and then dia ada sistem otomasi dekat belakang. Kat belakang tu sistem kita lah, sistem Avana. Dan dia terus link dia punya sistem otomasi ni ke sistem untuk dia mendapatkan agent dan dropshipper untuk jadikan untuk market produk dia lah. So itu something yang I think kalau ada brand di sini you should ambil peluang ni kan. And then you should also find pakai platform Avana ni untuk tengok macam mana nak dapatkan agent, macam mana nak dapatkan dropshipper untuk you punya produk. Okay, so untuk marketing, so how do you promote your product? Macam tadi saya mention, kita boleh buat Google Shopping. Ada platform Google Shopping, you just klik, ada 4-5 step je. And then you punya produk tu lepas dapat approval daripada Google, dia terus akan live dekat platform Google Shopping lah. Contohnya kalau siapa pernah search produk dekat Google tu, you akan nampak kan macam ada keluar produk dekat atas tu yang you boleh scroll, klik, dia akan pergi ke Lazada, pergi ke Shopee. So ini dia akan klik terus pergi ke you punya site. Dan orang terus boleh beli dari situ. Okay. Okay, so satu lagi how kita boleh bantu usahawan is dengan kita punya platform untuk satu menguruskan you, kalau yang ada agent kita boleh bantu uruskan you punya agent, reseller dan dropship. Itu satu, you boleh uruskan. Second, you boleh find new agent, reseller and dropship.
for you punya brand. So kita banyak dah brand yang pakai untuk uruskan benda ni. Dan you punya agent reseller ni semua dia boleh terus share kat social media. So sekarang ni kita try to how do we maximize penggunaan social media untuk generate lebih banyak sales lah kan untuk you. And also kalau you pakai agent reseller dropship ni, kira kita berbahagi rezeki, kita share rezeki kan. So you boleh buat benda tu pakai the platform, and then you boleh track everything. Agent mana yang perform, agent mana yang paling banyak aktif, paling banyak share and paling banyak dapat sale. So itu something yang you boleh guna untuk manage you punya agent. Dan untuk yang tak ada produk, so for those yang tak ada produk mau want to jual barang, so you also can find produk through the platform, and you juga boleh buat income tambahan. So contohnya zaman sekarang ni kan, contohnya kita ada brand baru ni buat kereta sewa, lepas tu sekarang ni langsung tak boleh jalan, dia tak boleh nak jalan dia punya bisnes kerana tak ada orang sewa kereta kan waktu COVID ni. So macam mana kita nak handle benda ni. So kita ada bisnes dia tukar bisnes dia terus, ada bisnes dia jual barang orang lain, dia resell barang orang. So kita boleh cari produk. So yang tak ada produk ataupun yang nak tukar produk, you boleh find new product. So okay, so saya dah miss some soalan saya tengok. Avana ada complete single delivery ke customer? Yes. So kita tak deliver, Avana tak deliver, tapi kita ada partner dengan delivery partner. So contohnya kita ada Pos Laju, kita ada Ninja Van, kita ada DHL, semua tu kita dah partner. And then basically dalam sistem Avana ni you boleh terus setting je. Contoh you dapat order, katalah hari ni you dapat 10 order ataupun 100 order. Lepas tu dalam sistem Avana tu you terus boleh print you punya consignment note tu, you print terus, lepas tu you lekat je dekat you punya barang satu. And then you boleh call dalam sistem Avana tu, you boleh schedule pick up. So nanti kalau ada you schedule postman, nanti postman Post Malaysia dia akan datang ambil daripada rumah. Itu satu sistem. Tapi kalau you contohnya you tak nak hantar sendiri, you tak nak manage sendiri, you can talk to us, we can help you untuk manage dari segi pick and pack dan juga warehousing. So maksudnya barang you tak payah letak dekat you punya tempat, you just letak dekat warehouse, order masuk dia terus hantar. So ada dua option, sama ada you nak manage sendiri ataupun you nak want us to do help do pick and pack dengan penghantaran. So of course pick and pack tu akan ada cost je lah, cost untuk pick and pack dan cost untuk storing kan. Tapi kalau you nak manage sendiri, you can use our system untuk link dengan platform Avana ya. Okay. Ada soalan lagi? Ada trial 30 days, bagi trial run dulu. Yes, kita ada trial tapi 14 hari. So boleh cuba. Kenapa 14 hari? Sebab kita pernah bagi trial 30 days tapi kita tengok dari segi datanya sebenarnya you cuma perlukan 14 hari je untuk nak set up, untuk nak push. So kita ada trial, you boleh cuba platform Avana ni. So how to try? So ada dua cara. Satu, you pergi ke our site avana.asia. Lepas tu you boleh klik sign up kat situ. Nanti akan ada our team yang akan contact you. Ataupun nanti saya bagi cara lah untuk WhatsApp semua tu, we do that juga. So kita ada business package. Yang tadi business package tu you can try. Tapi untuk package untuk kita nak pakai agent, reseller semua tu, nanti you have to mention to our team, kita akan bagi kat you demo untuk package tu ya. Okay, ada pertanyaan lagi tak? Warehouse charges akan ada. So dia akan ada storage. So dia basically dia akan first 30 days tu dia akan, kalau you produk tu bergerak, dia tak ada charges. So contohnya kalau you simpan first 30 days and produk tu sentiasa bergerak. Lepas tu itu tak ada charges untuk warehouse. Itu ada charges untuk pick and pack je. Pick and pack ni dia tolong ambil, dia tolong packing, dia tolong hantar. Hantar akan ada charge. Tapi kalau warehouse, contohnya you tak barang tapi barang tu tak bergerak, dan itu akan ada nanti akan ada storage charges untuk ni. Okay.
Okay, so kalau pick and pack dan barang sampai ke customer yang rosak macam mana? Ini siapa yang tanggung sebenarnya? This one the liability is on the delivery. So you sebenarnya macam ni. You work directly dengan logistik partner. So basically contohnya kalau you ada pos laju. So that one is basically you work directly with logistik partner. Kita ni sistem, kita provide that connection with you dan juga dengan you punya customer lah. Ada yang tanya cost. So cost boleh check daripada kita punya website. So untuk semua sistem yang saya mention tadi, ada sistem, ada web, ada sistem dekat Facebook, ada connection dengan WhatsApp, semua sekali all in, tak termasuk dengan agent untuk agent package kurang dari I think 700 lebih. Okay, so saya sambung balik dari segi cost, the whole package cuma RM800 per tahun that you pay. Tapi kalau untuk agent package tu kita RM1,300 per tahun . So itu dah include semuanya. Tapi ini tak termasuk kalau contohnya you ada nak pakai warehouse, pick and pack semua tu, itu additional cost. Tapi untuk platform package kita ada 2 package yang tadi saya mention lah. Okay. Azrina, itu boleh. Itu nanti boleh get in touch with my team. Nanti saya akan bagi nombor. So ini untuk yang nak get in touch with my team, boleh WhatsApp ataupun nanti boleh contact juga dengan organizer untuk pertanyaan yang lebih lah dari segi package, dari segi services yang lebih clear. Yes, platform ni Avana is a platform yang untuk memudahkan bisnes untuk kita jual di social media. Ini ada, ya, ada lagi. Ni Muhammad, nanti boleh kontak saya terus . Kalau ada masalah apa-apa. Ini Facebook saya. Boleh add saya dekat Facebook. Kalau ada LinkedIn, boleh add saya dekat LinkedIn. So kalau nak hantar overseas boleh, tapi itu so contohnya sekarang ni kita ada buat dengan some brand. So untuk brand-brand yang kalau locally dia punya volume tu dah okey, dia dah boleh support, dah cross border ready, kita boleh help you untuk jual overseas . So sekarang ni market yang kita fokus is Indonesia. And then kita tengok juga you punya produk ni sesuai ke tak dengan market Indonesia. And then kita boleh help you in terms of cross border. And kita ada program insentif dengan Matrade. Program dengan Matrade ni contohnya program e-trade program e-trade. And dari situ what we do is you can apply untuk grant dalam RM5,000 dan boleh masuk dapat untuk package ni dan juga untuk marketing budget sekali dari segi menjalankan Facebook Facebook Ads semua tu. So kita akan help. So kerjasama ni kita buat sama dengan Facebook . Kita buat satu kerjasama, kita panggil program tu Made by Malaysia, Love by the World. So memang ini untuk program ekspor yang kita kerjasama dengan Facebook. Kita dah jalan 2 tahun. Dan this one boleh apply directly ke Matrade atau boleh apply dari team kita untuk join. Tapi of course kalau kita apply program ni nanti approval dia mungkin ambil masa sikit sebab Matrade sekarang ni pun lockdown and mungkin untuk kedepannya kita boleh fikir kalau kita nak untuk program ekspor, macam mana kita nak ekspor menggunakan platform Facebook dan juga platform Avana, itu kita boleh apply untuk tu. Okay.
Kalau barang basah, ni susah sikit kalau barang basah. So kita, sebab kita punya delivery partner ni semuanya macam Pos Laju, Ninja Van. So dia, so depends unless kalau contohnya kita ada brand, kita ada brand yang buat barang basah tapi delivery tu dia pakai dia own punya partner. So bila dia pakai dia punya own partner, then they tell us, kemudian kita akan buat basically you boleh set lah dalam sistem tu berapa delivery charges dia untuk you punya own delivery partner. Tapi kalau sekarang kita pakai our existing partner untuk delivery barang basah ni susah nak hantar. Program apa di Matrade, nama dia program e-trade. Kita boleh search dekat ni program e-trade and then boleh search Avana. So made by Malaysia, loved by the world. Itu boleh search daripada Facebook juga. Ada dekat program Facebook, I think facebook.com/made by Malaysia kalau saya tak silap. So itu ada program yang kita buat kerjasama dengan Facebook. Yes, produk kena BPOM tapi kita akan connect, akan connectkan lah. Kalau dengan Indonesia ni kita akan connectkan dengan our local partner di Indonesia. So kita dah ada partner kat sana, so nanti dia akan go through proses. And then kita akan selected juga produk kan, so kita akan test the market. So for example, tak semua produk Malaysia yang akan ada demand dekat sana. So kat sana in terms of Indonesia market ni, our partners is between communities, between business owner and also reseller dekat Indonesia. Made by Malaysia, loved by the world. Yes, betul. Berapa kilo boleh hantar ke Indonesia? So dia ada dua mode. Satu kita buat either B2C. B2C ni maksudnya you directly hantar you as a brand, you hantar directly and then kita ada warehousing partner dekat Indonesia. Kalau kita ada B2C ni you hantar direct ke customer. So let's say somebody order from here and then you hantar ke customer you dekat Indonesia, so dia akan sampai terus ke customer. Itu standard dan kita akan ada charges lah. So transparent charges. Maksudnya dia nampak dia punya charges tu upfront. Orang yang bayar tu sekali dengan tax semua tu dia akan bayar. So customer akan bayar. Second is let's say you ada predict you nak jual banyak kan, ada quantity, then we can work dengan kita punya partner in terms of warehousing. So bila you buat macam ni, second option ni, dia punya delivery charges tu akan lagi murah lah. Sebab dia akan logistik dia is actually local logistik. So kalau kita nak ship direct to consumer tu, direct ke customer, the logistic charges is usually a lot higher. So that's something yang I think depends on what type of business and how you want to run. Itu kita boleh buat different mode. Okay. Okay, so saya nanti siapa nak contact, saya bagi link saya bagi link the URL dia, nanti saya bagi link dekat chat. Kita sekarang ni pergi kepada next session. Okay, Cik Luman sudah masuk. Tak ada masalah. Cik Luman dengar ke? Dengar ke suara saya? Kita dengar sekarang. Alright, awesome. Ya. Okay, so boleh kita teruskan? Boleh. Alright, so bagi yang dah ready, tolong type ready kerana sesi seterusnya daripada Cik Luqman juga. Jangan confuse. Tadi pun Luqman, ni pun Luqman. Tadi pada Avana, ni daripada Shopee. Okay, so alright. So welcome dan selamat datang pada Cik Luqman daripada Shopee dan akan dibantu oleh pembantu beliau Jackson. Jackson. Dalam chat ni, dalam chat ni Jackson. Dan pada sama juga saya harap anda juga bersedia, kalau dah sedia type ready dan juga kita akan teruskan dengan yang sesi seterusnya. Bagi yang bertanya soalan kan, iaitu pasal kita punya boleh macam mana nak contact presenter, macam mana nak contact syarikat presenter, wakili vendor tersebut dan sebagainya, MPC akan bantu anda kan, boleh hubungi Puan Nofazila dan juga rakan-rakan ataupun tim-tim beliau lah. Alright, silakan. Jackson dah ada kat situ. Jackson di sini. Alright, bagus Jackson, sangat proaktif. Okey, silakan. Okey, terima kasih Cik Azrul daripada MPC dan juga seluruh warga MPC sebab jemput Shopee untuk bagi talk di dalam slot ni.
Okey, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini pada tuan-tuan dan puan-puan semua dapat memberikan manfaat lah. Dan okey. Alright, saya Lokman, salah seorang konsultan daripada Shopee. Tugas saya di Shopee adalah untuk educate my client yang nak menjual secara atas talian di Shopee. Dan saya akan nasihatlah apa yang perlu buat apa semua. So bersama dengan saya Jackson, Mr. Jackson, bos saya yang akan tolong saya jawab segala persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan tanya sekejap lagi. Alright, dalam presentation saya ni saya akan sentuh secara asas apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu tentang Shopee, dan di akhir presentation ni saya dah sediakan satu link untuk tuan-tuan dan puan-puan semua isi, dan nanti saya akan buat sedikit checking, dan kini saya akan buat satu WhatsApp group dan kita akan further discuss about what do you guys want to know about Shopee. Alright? Okay, saya akan start presentation saya. Okay, first of all, apa-apa yang saya share dalam ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua snap gambar semua, please remain confidential, jangan share ke mana-mana selain pada tuan-tuan dan puan-puan sendiri sahaja. Okay? Alright. Okay, Shopee is the number one mobile marketplace in Southeast Asia and Taiwan. Shopee dia start dengan mobile apps dulu Dia tak start dengan website sebab kita tahu yang orang sekarang semua dah guna smartphone, dia dah tak bawa laptop ke sana kemari apa semua. Berat kan? Takkan nak bawa laptop ke sana kemari apa semua. So rata-rata sekarang semua pengguna ada smartphone yang boleh akses internet. So that's why Shopee dia start dengan mobile apps dulu. Okay. Alright, Shopee it's under C Limited, C Group. C Group ni parent company kita orang lah. So bawah C Group ni ada 3 anak syarikat untuk e-commerce Shopee, untuk mobile gaming digital entertainment adalah Garena, dan juga kita punya adik barulah Airpay yang buat e-wallet service. Okay, kalau anda nampak dekat dalam Shopee apps tu ada Shopee Pay, itu antara salah satu produk lah, produk Airpay. Okay. Alright. Okay, Shopee numbers across the region. Shopee is the largest e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan. Selain daripada Malaysia, kita juga Shopee juga berada di Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Taiwan. Okay, HQ kita adalah di Singapura. Okay. Dan kita tengok dekat Shopee Malaysia sahaja ada lebih kurang 20 juta pengguna yang menggunakan aplikasi Shopee, dan seller, penjual, peniaga yang aktif di dalam Shopee ada lebih daripada 500,000 orang. Ramai tu. Okey, Shopee Mall. Okey, Shopee Mall it's tempat yang anda sebagai pembeli boleh cari brand-brand yang premium, yang autentik, semua ada dalam tu. Sebab selalunya saya ada terima soalan Cik Lokman, barang-barang yang jual dekat dalam Shopee ni semuanya real ke, ori ke apa semua tu kan. So that's why kita juga ada kita approach brand-brand apa semua, dan kita sediakan satu tempat dinamakan Shopee Mall untuk kita tempatkan brand-brand ni khas di dalam Shopee Mall. Dia macam kira you guys masuk dalam shopping mall macam dekat Mid Valley, macam dekat KLCC, itu kan semua dalam tu kan kedai-kedai dia semua premium kan. That's why gitulah konsep dia yang kita buat shopping mall ni. Dan Shopee University ni adalah inisiatif daripada Shopee untuk semua seller yang mendaftar sebagai peniaga di dalam Shopee. Ada lebih kurang lebih 7,000 seller yang telah join Shopee University ni. Di dalam Shopee University ni kita buat kelas-kelas secara percuma. Dia kira macam kita punya CSR inisiatif lah untuk tolong seller-seller kita menjual dalam Shopee. Okay. Alright. During this restriction movement RMO ni, kita sudah tahu yang ramai penjual affected. Offline seller semua affected, tak boleh buka kedai, tak boleh nak jalankan bisnes apa semua. So I think this is the good opportunity for you guys to opt for online platform macam Shopee ke, ataupun kita punya competitor ke, ataupun segala platform online lagi lah yang anda
boleh cuba untuk kembangkan bisnes anda. Okay? Tak kisahlah dekat Shopee ke, dekat kompetitor kita yang huruf L tu, ataupun kat Zalora ke, kat mana-mana ke apa semua, anda dinasihatkan untuk cuba. Okay? Cubalah jual secara online ni. Okay? So kita Shopee, from our Shopee side, kita dah come up with seller relief package. Macam stimulus package yang di-announce government juga. Kita pun ada juga package untuk tolong kita punya seller-seller. Okay. Sebab kita tengok kat sini survey source ni daripada The Edge Market 2020. Dia orang dah jalankan survey, dia orang dapati 71.1% Malaysia SMEs ada cash balance yang boleh sustain business diorang untuk 1 ke 2 bulan saja. Lepas tu diorang dah nervous lah macam mana nak sustain dia punya business offline tu. Okay. So dekat sini Shopee comes in handy, intends to help businesses to improve cash flow and facilitate growth both in the short and long term. Okay. So kat sini I think it's a good opportunity lah untuk, macam saya cakap tadi, it's a good opportunity for you guys to try kembangkan bisnes anda daripada offline ke online. Okay. Okay, kalau tengok sini kan, kita cakap belajar daripada SARS punya outbreak dekat China tahun 2003 dulu. Okay, during outbreak SARS ni, kita tengok banyak China e-commerce players, dia nampak cakap increase business diorang secara atas talian. Okay, sebab orang kedai dah tutup, tak boleh nak buat pembelian offline. So diorang opt for online punya purchase lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, average increase in buyers daripada quarter 4 2002 tu naik 2 kali ganda dekat on the first quarter of 2003. And then dari segi sellers pun increase 3 kali ganda. Dari segi sales pula increase 2 kali ganda. So kita dekat sini numberingnya apa semua kita boleh tengok lah. Anda boleh nilaikan kenapa anda patut opt for online platform juga selain daripada fokus kepada offline. Okay, kalau kita tengok kat sini, Shopee is experiencing continuous growth in sales as the RMO ni progress. Okay, kita tengok daripada 1 bulan sampai 17 bulan Mac hari tu, and then kemudian 18 sampai 31 Mac hari tu ada increase of 59% of orders in Shopee. Okay, sebab kita dekat dalam Shopee pun kita ada jual barang-barang grocery apa semua. So people tend to opt for online platform to buy what the necessities yang diorang nak beli. Okay. And then dari segi GMV pula, GMV ni kira macam hasil lah, hasil jualan, hasil sales apa semua. Daripada 1 bulan sampai 17 bulan Mac ada increase of 36% during between 18 ke 31 bulan 3 hari tu. Okay. So antara support yang kita akan bagi kepada semua seller, tak kisahlah dia new ataupun existing. Okay, ni untuk new sellers. Okay, dari segi campaign vouchers kita akan bagi secara weekly. Lepas tu ada one-off additional Shopee sponsored voucher, ada free campaign exposure. Lepas tu kita ada juga bagi free trial of RM90 free shipping package. Ada dapat free My Ads credit juga. My Ads credit ni kira macam you guys spend untuk beli keyword dalam Shopee. So bila orang search, chances untuk anda punya produk tu appear yang paling awal tu tinggilah. So this is advantage yang anda sebagai seller perlu ambil. Nak apa yang cakap ads credit ni. Ads credit ni dalam mahal kan nak spend. Tak semua orang ada budget untuk spend dekat ads credit tu. Okay, kalau anda yang dah lama menjual dekat dalam Shopee, kita pun ada juga additional support for existing sellers yang anda boleh tengok kat sini. Shopee sponsored support vouchers released weekly, reduction in RM90 free shipping package service fee. Dan inilah among others lah. So benda ni dia akan announce dalam minggu ni. So keep on alert lah the announcement ni dekat dalam Shopee apps. Kalau seller boleh tengok dekat dalam seller center lah. Okay. Okay, antara support lain yang kita akan bagi dekat dalam Shopee untuk semua seller adalah free shipping. Ship for free up to 5 kg with post laju. So maksudnya seller kena pastikan dia punya free shipping program tu aktif. Kalau dah aktif, anda sebagai seller dah tak perlu risau untuk bayar shipping fee lagi.
So apa buyer yang perlu buat, dia kena spend minimum RM40, dia kena spend up to 5 kg dan dia kena apply free shipping voucher. 3 ni dia kena apply, kalau dia tak apply maksudnya buyer tu yang kena bayar shipping fee. Seller tak perlu risau, dapat order, arrange shipment, pack item, hantar je dekat courier. Okay? Bukan setakat free shipping, dan kita juga ada marketing support lah yang kita dah sediakan untuk semua seller, untuk seller gunakan. Okey, sebagai seorang seller, apa yang anda boleh dapat? Anda akan dapat satu seller center di mana anda boleh upload produk anda ke dalam Shopee dan akan muncul ke kedai Shopee anda. And then kalau ada order masuk, anda boleh manage order apa semua, nak hantar ke mana apa semua boleh tengok dekat situ dalam sistem. And then salah satu ciri yang saya selalu tekankan dekat klien-klien saya adalah Shopee Wallet. So di mana anda, siapa yang berurusan dekat dalam Shopee, jika ada orang beli barang dekat kedai anda, okey, duit tu dia akan masuk dekat dalam Shopee punya account dulu. Okey, lepas tu bila anda dah hantar item tu semua, item tu dah sampai dekat buyer tu dah receive, dah tekan order receive, baru duit tu akan masuk ke dalam account Shopee anda. So kat sini chances untuk anda kena scam tu agak rendah berbanding anda buat handle sendiri dekat luar. Nak suruh PM tepi lah, nak suruh WhatsApp apa semua tu. So a bit bahaya sebab kita tak tahu sama ada buyer tu real ke tak, ataupun kalau sebagai buyer kita nak deal dengan seller tu betul ke tak, kena tipu ke tak apa semua tu kan. So dekat dalam Shopee kita dah ensure this kind of security measure diambil kira so that chances untuk ada scam problem tu a bit rendah. Okay. And then kita ada juga marketing tools yang kita dah sediakan. Dekat dalam marketing tools ni anda sebagai seller boleh guna untuk buat discount voucher, promo apa semua, bundle deal, combo deal apa semua boleh buat dekat dalam marketing tools ni. Okay, faham? Alright, kita ke slide yang seterusnya. Okay, ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang kita sediakan untuk semua seller so that they can grow their business in Shopee. So tadi saya dah terangkan free shipping program, dan kalau anda tengok dekat dalam Shopee punya apps tu, kita dah ada live stream. Kalau siapa yang suka duduk depan kamera macam saya ni, saya tengah buat sekarang ni, ni kira live stream lah ni. So anda boleh gunakan Shopee live stream ni, feature ni untuk promote you punya produk secara live interaction dengan you punya buyer. Dekat dalam live stream ni kita selalu galakkan lah seller-seller ni untuk buat segala promotion untuk tarik pelanggan untuk beli dengan diorang. Okay. Dan kita juga ada eksklusif dengan Shopee. So maksudnya kalau seller yang go eksklusif dengan Shopee, dia tak jual dekat platform lain, kita akan bagi extra marketing support dekat you guys. Okay. And then kita ada juga Shopee My Ads dan juga mega campaign lah. 99, 10, 11, 12 apa semua. Okay. Alright, ini adalah takvim Shopee pada tahun 2020. Kita dah settle on the first quarter. First quarter ada Chinese New Year, ada Shopee for Men, ada 3 punya sales. Sekarang ni kita dah masuk second quarter. Second quarter is usually all about raya dan puasa. Puasa of course. So kita baru settle 4-4. A bit of raya punya campaign, and raya punya campaign pun dah nak start dalam minggu ni sampai habis bulan puasa nanti. So and then itu bulan Mei lah, and then bulan Jun kita akan continue dengan Shopee for Men. Dan inilah kalau kita tengok third quarter dengan fourth quarter ni pun ada campaign-campaign dia yang tersendiri. And then macam biasa 99, 10, 10, 11, and 12 remain as our mega campaign lah. Campaign-campaign bulan-bulan ni adalah antara yang paling cakap seller tunggu-tunggu untuk jual barang diorang. Selalunya ramai seller lah yang buat duit during this mega campaign. Okay. Alright, this is the transaction flow yang macam saya terangkan tadi. So first thing, order is being made. Ada order masuk, buyer dah buat bayaran guna credit card, debit card, bank transfer apa semua. And then escrow payment. Ini yang saya cakap tadi. Duit tu akan masuk, duit yang bayaran tadi tu dia akan masuk dekat Shopee punya account dulu. Shopee untuk to withhold payment until transaction is complete.
And then ada notification akan dihantar ke seller center, seller tu. So bila seller dapat notification tu, dia kena cepat-cepat pack apa semua and hantar dekat hantar ni lah for delivery dekat courier. Okay. And then bila delivery dah sampai dekat customer dah tekan apa cakap dah okay dengan produk tu yang dia beli, and then dia kena tekan order receive. Bila dia dah tekan order receive, baru duit tu akan release. Okay, baru duit tu akan release. Alright, so these are the 6 flows lah secara basicnya untuk anda tahu bagaimana transaction di dalam Shopee tu berjalan. Alright, ini adalah seller center. These are the things yang you akan nampak dekat dalam seller center you guys. So kalau you tengok ada my product. My product ini is where you upload your product apa semua, and then upload gambar, semualah boleh tengok kat dalam tu. Okay. And then my sales is where you manage your orders. Kalau ada order masuk, you boleh masuk dekat bahagian my sales ni untuk tengok produk apa yang which item yang nak kena hantar apa semua. Okay, marketing center is where you can create discounts, seller vouchers and among others lah marketing tools yang ada dalam marketing center ni. Okay, my income. Saya dah cakap seller center ni ada macam-macam benda. My income, you punya income statement pun semua ada dalam ni. You boleh tengok, you boleh tekan berapa banyak duit dah masuk hari ni, berapa banyak duit dah masuk minggu lepas, you boleh tengok dekat dalam my income ni. Okay, untuk release you punya payment daripada Shopee wallet ke you punya bank account pun buat melalui my income ni. Okay, alright. Ini adalah you punya delivery flow. So apa yang buyer perlu buat adalah make an order, and then seller kena arrange for delivery, kena print waybill ni yang saya akan tunjuk selepas ni macam mana bentuk waybill ni. So waybill ni basically macam consignment note. You guys kalau ada, selalunya kalau you handle dekat luar daripada Shopee, you macam nak kena pergi isi sendiri consignment note tu kan dekat mana-mana courier company. So macam post laju you kena manually isi all the details apa semua, so a bit memenatkan. So kat sini kita dah come up with the system. So whenever ada order masuk, you just tekan arrange shipment, and then dia akan suruh print waybill, and then lekat dekat atas item tu, and then hantar je dekat courier company. Okay. Apa yang anda perlukan adalah sebuah printer untuk anda printkan. Ni yang saya cakap tadi, waybill ni. So under Shopee kita ada 4 courier company yang partner dengan kita. The first one is Post Laju. Okay, ini rupa bentuk dia. So every information yang ada dekat waybill ni dah ada. So you just tinggal pack product and then lekatkan waybill ni, print waybill ni and then lekat dekat atas item, and then just hantar je dekat mana-mana cawangan Post Laju. Okay, ini Post Laju. Okay, ini DHL. Okay, ini JNT. Dan last kali yang terbaru adalah Ninja Van. Okay, so sekarang kita dah ada 4 courier company yang bekerjasama dengan Shopee. First one is Post Laju, second one is DHL, the third one is JNT, and then the latest one is Ninja Van. Okay, but under Shopee, only Post Laju sahaja yang boleh hantar ke seluruh Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Lagi 3 ni, JNT, DHL dengan Ninja Van, hanya boleh hantar dekat Semenanjung sahaja. Okay. Alright, saya teruskan the only thing yang you kena minta kalau Post Laju lah kan, kalau bila you hand over item tu, you kena minta dekat counter tu cakap nak PL9 form ni, borang PL9 ni, borang dia warna pink ni. So you kena minta so that this is like some sort an insurance. Kalau apa-apa terjadi dekat you punya produk during you punya delivery process tu, hilang ke rosak ke apa, bila customer dapat produk tu rosak ke apa semua tu kan. So dekat sini bila customer tu buat report dekat Shopee akan minta dekat seller borang ni untuk jalankan siasatan. Usually popular case dia kalau courier company tu yang salah, buyer akan request return or refund. Okay, dia akan tanya, sistem akan tanyalah kenapa apa semua, and then bila and then request tu akan hantar ke seller dulu. Seller check tanya betul ke tidak. Misal kata kalau memang seller tu hantar barang tu dengan selamat, dengan baik, dengan fizikal yang cantik apa semua, kita akan minta PL9 form ni. PL9 form ni kita akan check lah dengan courier company tu betul ke tak salah courier.
Kalau betul salah courier, kita akan refund balik dekat buyer dan kita akan compensate balik dekat seller. So dua-dua belah pihak, buyer dengan seller, tak ada kerugian yang akan terjadi kat situ. Right, clear? So ini post laju saja ya. Kalau another 3 punya delivery company, you guys kena buat self-made manifest punya borang ni untuk masukkan tracking number apa semua. Yang penting adalah ni nombor 5 ni untuk post laju, dan juga ni kalau yang 3 lagi punya courier company tu adalah courier tu punya staff punya nama dan juga signature dia. Kalau tak ada signature ni maksudnya tak sah. So apa-apa pun kena pastikan dia orang sign, chop ke apa semua tu untuk memastikan yang dia orang dah terima barang tu. Kalau tak chop tak ni, kita anggap tak sah dan seller tu sendirilah akan tanggung kerugian. Alright. So ni rate dia. Kalau kita ambil contoh post laju saja free shipping ni it's up to 5 kg. Kalau lebih 5 kg, buyer tu akan bayar selebihnya. Okay, kita hanya tanggung free shipping ni up to 5 kg sahaja. 5 kg kalau lebih daripada 5 kg, buyer tu akan bayar. Okay, kalau kita tengok normal rate post laju kalau dekat luar untuk Semenanjung, it's about RM8 something. Kalau dengan Shopee, for the first 5 kg is RM5.04. RM5.04 ya, rate special antara Shopee dengan post laju. Okay, kalau DHL RM4.77, kalau GNT RM4.13 dan Nijavan untuk first 3 kg is RM4.03. Selebih daripada itu, buyer yang akan bayar. Okay, seller once dah activate free shipping program ni, you guys dah tak perlu risau pasal pembayaran shipping lah. Itu the best thing about Shopee punya partnership dengan 4 courier company ni. Okay, faham? Okay, kita ada Shopee Uni Community. Anda boleh klik kat sini, facebook.com/groups Shopee University, ataupun boleh search hashtag Shopee Uni dekat and then jarak Malaysia. Okay. Ini boleh check sekejap lagi lah. Saya akan share slide ni tapi nanti saya akan terangkan. Alright. Okay, kita ada juga Seller Education Hub. Seller Education Hub ni anda boleh tengok kalau anda masuk Seller Education Hub ni, kita ada all the articles yang anda boleh check, yang anda boleh baca, yang anda boleh belajar apa yang anda keliru lagi dengan Shopee. Tapi misal kata kalau anda baca pun still tak faham, don't worry. Kita ada training and courses. Training and courses ni lah yang saya cakap yang Shopee University tu. Kita buat kelas secara free. So pergi dekat training and courses akan ada nampak kalender. So setiap bawah tarikh ni ada bulat-bulat ni, maksudnya ada kelas. So pergi je dekat, klik je dekat tarikh ni. Contoh Okay, ni contoh Contoh yang kita dah tekan Education Hub. Ini Seller Center. Ni rupa Seller Center. Okay, anda boleh tengok orders, produk apa semua dekat sini. And then Education Hub bila dah tekan, dia akan bawa masuk satu website Windows baru. So dekat sini ada articles. Okay, bila scroll bawah, okay, ni ada training and courses yang anda boleh tengok. Okay, macam hari ni ada kelas understanding about penalty points. So kalau anda berminat, anda just tekan register. Okay, dia akan bawa ke ni balik satu Windows baru. Okay, kat sini scroll bawah, dia akan tunjuk apa webinar yang akan, apa syllabus yang akan diajar, di cover dalam ni. Okay, kalau anda berminat, anda just masuk je email dan register. So tunggu je lah tarikh dia, waktu dia sampai apa semua, nanti akan anda semua akan dapat link, view link tu, and then ni lah akan ada satu macam sekarang ni, session sekarang ni saya tengah bagi talk, and then sebelah tu boleh chat. Macam itulah konsep dia. Okay, faham Alright. Okay, kita balik-balik ke slide. Okay, nampak Alright, ni yang tadi, ni boleh scroll bawah lagi, akan nampaklah apa-apa artikel yang anda nak tahu pasal Shopee semua. So, okay, I think that's all about my presentation. So, anda boleh scan QR code ni ataupun pergi type link ni
Dan anda akan diminta untuk isi satu Google Form. Dekat situ anda isi semua detail and then nanti bila saya dah kumpul apa semua, saya akan buat checking and then saya akan create satu WhatsApp group. Dekat situ kita akan further discuss lah about what you want to know about Shopee. Okay. Alright. Okay, boleh scan dulu. Siapa yang nak scan ataupun bos saya dia akan bagi link dekat chat. Mr. Jackson akan bagi link dekat chat tu, anda boleh klik dekat ni lah URL tu. Okey, Cik Laman, sudah ke? Okey, dah, sudah. Alright. Okey, terima kasih banyak-banyak pada yang hadir ni. Mungkin ada dua soalan yang mungkin ada boleh tengok sikit untuk kita jawab. Okay, saya rasa semua jelas. Tadi Cik Lokman juga menceritakan sangat detail itu macam mana apa nak buat dan Mr. Jackson sangat membantu klik link dan sebagainya. Saya rasa semua dah clear lah. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih banyak-banyak dan kita akan jumpa lagi untuk sesi akan datang. InsyaAllah kalau kita ada rezeki dan juga masa lah. Okey, baik. Okey, terima kasih Laman. Okey, Cik Fazwin. Cik Puan Fazwin, selamat datang. Ni hari-hari kita jumpa Cik Puan Fazwin untuk sesi ni. Okey, terima kasih banyak-banyak pada yang hadir hari ini dan sangat penting untuk anda respon untuk Cik Puan Fazwin untuk bantu anda dari segi untuk survey dan sebagainya. Okey, saya serahkan pada Cik Fazwin sekarang, silakan. Okey, terima kasih Azrul, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bagi yang baru saja menyertai webinar pada hari ini dan mungkin terlepas sesi-sesi 2 hari yang sebelum ni, sebagai perkenalan, saya Engku Fazwin dari Syarikat Pemandu Associates Sdn Bhd. Kami sebuah syarikat konsultansi. Kami dengan kerjasama pihak MPC akan menjalankan kajian tentang penggunaan teknologi digital dalam kalangan SME melalui sesi-sesi webinar ini. Jadi setelah mendengar 3 sesi pembentangan mengenai e-marketplace pada hari ini, saya ingin menjemput hadirin sekalian untuk mengisi borang soal selidik mengenai penggunaan teknologi digital dalam perniagaan anda. Jadi tujuan soal selidik ini untuk memahami status semasa penggunaan teknologi digital anda dan juga untuk menilai potensi dan kecenderungan digital anda. Sama ada anda berminat kepada e-marketplace ataupun pemasaran digital, delivery melalui platform digital ataupun e-wallet, e-payment ataupun semuanya sekali. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh akses borang soal selidik ini dengan mengimbas dengan scan kod QR yang dipaparkan di skrin sekarang ini menggunakan smartphone. Dan jika tak ada QR code scanner, boleh akses borang tersebut dengan menggunakan link di bawah tu. Jadi saya mintalah kerjasama anda semua untuk meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang ini. Jadi buat pengetahuan semua, bagi 2 hari yang pertama sesi seminar ni, kami telah menerima dalam 70 respon untuk survey kita ni. Jadi memandangkan hari-hari purata ada dalam 200 peserta. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum lagi mengisi borang soal selidik ini boleh menaikkan jumlah responden kami. Dan juga walaupun survey ini bermula sebenarnya untuk peniaga sektor retail dan F&B, tapi kalau yang bukan daripada sektor retail dan F&B pun boleh menjawab, boleh mengisi borang soal selidik ini. Sebab dalam borang itu ada option untuk sektor-sektor lain ataupun pilihan others. Jadi boleh pilih option tersebut dan nyatakan sektor anda yang berkaitan. Okay? Kami mengalu-alukan juga sektor lain untuk turut serta, turut menjawab soal selidik ini. Okay? Dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang ini akan membantulah pihak MPC untuk memahami keperluan dan juga minat SME semua, khususnya dalam sektor retail dan F&B. So insya-Allah ini akan memberi manfaat kepada seluruh sektor
dan semua SME di sini. Jadi akhir sekali, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendengar sesi pada hari ini yang saya kira sangat menarik ya, dapat bermulalah transformasi digital perniagaan anda. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh speaker kita pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk membantu operasi perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi sekali lagi Layan, terima kasih atas kesudian dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan dalam mengisi Borak Soal Selidik ini, dan segala maklumat dan maklum balas yang diberikan kami amat hargai. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi webinar yang seterusnya, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Puan Fazwin di talian. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi untuk esok. Okey, alright. Okey. Bye semua.